Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 7.3 iaitu luas poligon. Okay, mula-mula kita nak belajar macam mana kita nak mengira luas segitiga sekiranya diberi bucu-bucu bagi setiap segitiga ini dalam bentuk koordinat. Okey, formula bagi luas segitiga adalah ini. Formula bagi luas segitiga sekiranya diberi bucu-bucu dalam bentuk koordinat, formulanya adalah setengah darab modulus. Okey, dalam ni adalah koordinat bagi setiap bucu. Dalam ni adalah koordinat bagi setiap bucu, ditulis dalam bentuk yang macam ni. Okey, di mana saya menggunakan titik-titik yang disusun dalam bentuk arah lawan jam. Okey, katakan saya nak mula daripada titik A, titik ini titik A, kemudian pergi kepada titik B, kemudian pergi kepada titik C dan tutupkan kembali dengan titik A. Okey, jadi kita susunlah, kita tulislah koordinatnya dalam bentuk sebegini. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak susun koordinat dalam formula luas segitiga. Okey, maksudnya apa ni? Okey, maksudnya ialah X1 darab dengan Y2. Itu maksudnya setengah darab, kita buat tanda modulus ini. Kemudian X1 kita darabkan dengan Y2. Kita dapat jawapan dia ini. Kemudian yang ini pula. Okey, tambah X2 darab Y3. X2 darab Y3. Dan yang ini pula. Tambah X3 darab Y1. Okey, awak buat anak panah ni nanti bila awak menjawab soalan, awak tunjukkan anak panah ni supaya dia membantu kita nak tulis formula dia nanti. Kemudian, okey, ini dah habis. Yang ini pula. Okey, anak panah ke atas pula yang warna merah ni maksudnya dia darab juga. Tapi operasinya adalah tolak. Tolak X2 darab Y1. Okey. Kemudian yang ini pula. Okey. Tolak X3 darab Y2. Okey, dan yang ini tolak X1 darab Y3. Okey, ini adalah formula umum dia. Okey, katakan awak tengok kenapa dalam segitiga dalam segitiga ni ada 3 titik kan? Kenapa dekat dalam formula ni ada 4 titik? Okey, saya terangkan awak tengok Titik AB garisannya adalah ini. Ini adalah titik AB. Kemudian titik C garisannya adalah ini. Okey. Kemudian kita tulis kembali titik A, maka kita dapat garisan yang ini. Bermaksud kalau awak perhatikan segitiga ini adalah lengkap. Dia telah tertutup kan? Kalau segitiga itu tertutup bermaksud kita bolehlah kira luas dia. Dia ada luas dia. Sebaliknya okey, awak tengok kita ada titik A, B, garisan dia ini Kemudian kita ada titik C, garisan dia ini. Tapi kita tak tulis titik A. Bermaksud garisan dia tak ada garisan kat sini. Bermaksud segitiga itu tidak tertutup. Berbanding ini kita mula dengan titik A, pergi titik B, pergi titik C, pergi semula titik A, bermaksud segitiga itu telah tertutup. Yang ini kita mula titik A, pergi titik B, pergi titik C, kita berhenti dekat situ, maksudnya segitiga ni tak tertutup. Jadi kita tak bolehlah kira luas dia. Jadi ini adalah yang betul, ini adalah yang salah. Jadi awak kena ingat kalau segitiga dia mesti ada 4 titik dekat sini. Kalau awak mula dengan titik A, tutup balik dengan titik A. Okey, dia tak semestinya mula dengan titik A. Dia boleh mula dengan titik B. Katakan B, C, A, tutup balik dengan titik B. Kalau awak mula dengan titik B, tutup balik dengan titik B. Okey, yang ini salah awak kena ingat. Okey, sebagai contoh, cari luas segitiga ABC ini Okay, macam mana cara dia Katakan kita nak guna kaedah lawan jam Lawan jam maksudnya kita putarlah macam ni, itu lawan jam Okey, katakan kita nak mula daripada titik A, pergi titik B, pergi titik C, tutup kembali dengan titik A. Ingat mesti ada 4 titik kalau segitiga. Jadi kita tulislah formula dia. Luas ABC sama dengan setengah modulus. Ini adalah koordinat titik A. Cara tulis dia macam ni
21. Paksi X dekat atas, paksi Y dekat bawah. 21, titik B 83, titik C 5, 10, tutup balik dengan titik A 21. Okay, kemudian kita tunjuk anak panah dia. Anak panah biru ni dulu Kita buat anak panah biru ni dulu. Maksudnya apa? Maksudnya setengah modulus 2 darab 3. Okay, yang biru ni 2 darab 3. Lepas tu tambah. Yang biru ni semua tambah tambah 8 darab 10. Tambah 5 darab 1. Okay, dah habis dah. Yang warna merah ni pula. Okay, yang warna merah ni 1 darab 8 tapi dia tolak tolak 1 darab 8. Tolak 3 darab 5. Tolak 10 darab 2. Okay, kena tulis ni Okay, kemudian awak tekanlah kalkulator sekaligus. Tekan kalkulator sekaligus. Awak akan dapat yang ini. Setengah darab modulus 48. Okay. Jadi setengah darab modulus 48 kita dapat 24. Okay, unit dia, unit bagi luas adalah unit kuasa 2. Itu adalah unit bagi luas Okay. Bagaimana pula kalau kita kira ikut jam? Ini ikut jam. Kita kira ikut jam. Tadi kita ikut lawan jam Kalau kita kira ikut jam, contoh contoh katakan kita nak mula daripada titik A, pergi titik C, pergi titik B, pergi semula dengan titik A ni. Okay. Kita masukkan koordinat masing-masing Kemudian kita tunjukkan anak panah. Okay. Tulislah setengah modulus 2 darab 10 tambah 5 darab 3 tambah 8 darab 1. Okay, dah habis dah. Yang warna merah ni pula dia tolak Tolak 1 darab 5. Tolak 10 darab 8. Tolak 2 darab 3. Okay, kita tekan dalam tu kita dapat setengah modulus negatif 48. Okay, yang ini kita dapat positif 48. Yang ini kita dapat negatif 48. Awak dah tahu kan? Maksud modulus ni, okay, dia boleh tukarkan semua nombor jadi positif kan? Sebab itulah dalam formula ni dia ada modulus. Jadi, modulus ni bila kita buka kan, kita keluarkan dia jadi positif 48. Jadi, setengah darab positif 48, kita dapat 24 unit kuasa 2. Sama sahaja. Jadi, kesimpulan dia, kalau kita kira luas ikut lawan jam, kita terus dapat positif. Kalau kita kira luas ikut jam, dia akan dapat negatif di sini. Jangan lupa tukarkan dia jadi positif. Awak kena ingat, luas ni dia mesti semua positif. Luas ni mesti positif. Luas tak boleh jadi negatif. Sebab itulah dalam formula ni dia ada guna simbol modulus. Okay. Itu perbezaan apabila kita guna lawan jam dan juga ikut jam. Dua-dua boleh guna Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 140. Okay, kita nak lihat contoh 9. Saya guna contoh buku teks Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga ABC ialah ini. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K jika luas segitiga ABC ialah 18 unit kuasa 2. Okay, soalan bagi luas segitiga ABC 18. Okay, kita masukkan nilai dia. Katakan kita nak mula dengan titik A, pergi titik B, pergi titik C, tutup balik dengan titik A. Dia mesti ada 4 titik Mula titik A, tutup balik titik A. Okay, kita masuklah dalam formula dia. Setengah modulus titik A 85. Okay, tulis macam ni. Titik B negatif 2, negatif 3. Titik C K negatif 1. Dan tutup balik dengan titik A 85. Okay. Tak semesti awak mula titik A, boleh juga mula titik B, boleh juga mula titik C, tak kisah Okey, kemudian nak buat apa? Okey, buat anak panah ni. Buat anak panah. Okey 8 darab negatif 3. Yang warna biru ni semua ni kita tambah. Tambah negatif 2 darab negatif 1 tambah K darab 5. Okey, yang warna merah ni pula dia tolak. Tolak 5 darab negatif 2 tolak negatif 3 darab K tolak negatif 1 darab 8. Kemudian kita selesaikan lagi Selesaikan lagi dalam modulus ni. Kita dapat setengah darab negatif 4 tambah 8K. Okay, lepas tu nak buat apa? Awak nampak tak 2 ni? 2 ni dekat sini kita boleh campak sebelah sana kan? Kita boleh pindahkan ke sebelah kanan dia jadi darab. Jadi 18 darab 2 dapat 36. Kemudian modulus ni nak hilangkan, macam mana nak buat? Modulus ni bila kita buka, kita akan dapat positif negatif kan? Negatif 4 tambah 8K
sama dengan tambah tolak 36. Ingat bila kita buka modulus ni, jawapan sini dia akan ada dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Jadi, kita boleh buat macam ni. Negatif 4 tambah 8K sama dengan positif 36 atau negatif 4 tambah 8K sama dengan negatif 36. Jadi kita buatlah satu-satu. Okey, dekat sini kita dapat K sama dengan 5. Dekat sebelah sini kita dapat K sama dengan negatif 4. Jadi ada dua nilai K. Nampak soalan cakap cari nilai-nilai K yang mungkin. Bermaksud nilai K tu ada banyak lah. Jadi dalam kes ini ada dua nilai K. K sama dengan 5 ataupun K sama dengan negatif 4. Okey, contoh berikutnya. Tunjukkan bahawa titik-titik A, B dan C adalah segaris. Okey, macam mana kita nak tunjukkan titik-titik A, B dan C adalah segaris dengan menggunakan formula luas segitiga. Okey, seperti biasa, jika kita tak nampak soalan ni kan, kita boleh lukis. Okey, nak lukis apa? Lukislah titik-titik A, B, C dalam bentuk segaris. Sebab soalan cakap kita nak tunjukkan bahawa titik-titik A, B, C itu adalah segaris. Okey, inilah titik dia. Jadi, kalau titik-titik A, B dan C itu adalah segaris, bermaksud luas segitiga ABC sama dengan kosong. Kan? Mana ada bentuk ni? Bentuk dia tak tertutup. Bentuk dia terbuka. Jadi, bermaksud luas dia kosong. Maka, kita masukkanlah dalam formula luas segitiga. Kita masukkan dalam luas segitiga. Katakan kita nak mula dengan titik A, pergi titik B, pergi titik C, tutup balik dengan titik A. Jadi, bila kita kira luas segitiga ini, kalau dapat kosong, bermaksud ABC itu adalah segaris. Okey. Baik, kita buat anak panah. Kita bermula dengan anak panah yang warna biru ni dahulu. Maksudnya apa? Okey, maksudnya ini kan. Negatif 5 darab 4, tambah 3 darab 5, tambah 7 darab 2. Yang warna merah ni tolak. Tolak 2 darab 3, tolak 4 darab 7, tolak 5 darab negatif 5. Dan kita selesaikan dalam modulus ini dahulu, kita dapat kosong. Jadi setengah darab kosong, tentulah jawapan dia kosong. Jadi terbuktilah bahawa titik-titik A, B dan C ini adalah segaris. Kerana luas dia kita dapat kosong. Ingat ni kalau titik itu segaris bermaksud luas dia kosong. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 195. Latih diri 7.6, soalan nombor 2, 3, 4, 5, A dan B. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak kira luas sisi 4 pula. Okey, konsep dia sama macam luas segitiga tadi. Sekarang kita nak belajar sisi 4 pula. Okey, kalau segitiga ada 3 titik, tapi dalam formula kita tulis 4 titik kan. Kalau segi 4 dia ada 4 titik. So, dalam formula ni mesti ada 5 titik. Katakan kita mula dengan titik A, pergi titik B, pergi titik C, pergi titik D, mesti tutup balik dengan titik A ni. Mesti tutup balik dengan titik A. Ya? Kena ingat tu. Okay, sama saja. Kita mula dengan yang ini dulu. Kita buat anak panah, maksudnya darab. Maksudnya darab. Tambah darab ini, tambah darab ini, tambah darab ini. Okey, dah habis. Kita buat yang ni pula. Yang warna merah ni pula ditolak. Tolak darab ini, tolak darab ini, dan kita tolak darab ini, kita tolak darab ini. Okey, itu adalah formula umum dia. Okey. Contoh cari luas segi 4 A, B, C, D. Cari luas segi 4 yang mempunyai koordinat-koordinat ini. Okey, macam mana nak buat? Katakan kita nak mula dengan titik A, pergi titik B, pergi titik C, pergi titik D, tutup balik dengan titik A. Tutup balik dengan titik A. Kita masukkan koordinat-koordinat dia. Kita tunjukkan anak panah sebab dia membantu kita nak isi nanti. Okey, kemudian kita buatlah macam biasa. 4 kali 5, 20. Tambah 3 kali 3, 9. Tambah negatif 4 kali negatif 3, 12. Positif 12. Tambah negatif 2 kali 1, negatif 2. Okey, habis. Warna merah pula. Tolak 1 kali 3, negatif 3, tolak 5 kali negatif 4, negatif 20, tolak 3 kali negatif 2, negatif 6, tolak negatif 3 kali 4, negatif 12. Okay, tekan sekaligus, ni kita dapat 74, bahagi 2, kita dapat 37 unit kuasa 2. Boleh
Okey, peringatan. Pastikan koordinat disusun mengikut tertib. Apa maksudnya? Okey, maksudnya ya, tengok ya. Katakan kita mula dengan titik A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Nampak dia ikut susunan. Ataupun ini lawan jam tadi ini lawan jam, ataupun kita buat ikut jam. Mula titik A, pergi titik D, C, B, A. Boleh juga. Okey. Tapi kalau macam ni tak boleh. A, C, D, B, A. Maksudnya mula titik A, kemudian pergi titik C, kemudian pergi titik D, titik B, tutup balik titik A. Dia tak ikut turutan. Dia tak ikut turutan, salah. Kita tak akan dapat jawapan dia nanti. Tak percaya, awak cuba nanti. Dia tak dapat jawapan. Kita mesti ikut turutan. Sama ada lawan jam ataupun ikut jam. Dia tak boleh titik-titik tu dia tunggang terbalik, tak boleh lah. Itu maksud dia. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 141. Contoh soalan, contoh 11, contoh buku teks cari luas sebuah pentagon dengan bucu-bucunya ialah ini. Okay, ada 2, 4, 5. Ada 5 bucu. Okey. Masalahnya kita tak tahu. Kalau macam soalan tadi, kalau soalan tu diberi titik A, B, C, D, dia ada koordinatnya lah. Tak, maksudnya dia ada ni. Dia ada titik A, titik B, titik C, titik D. Dia ada label dia. Kalau dia ada label, kita ikut saja A, B, C, D, A. Ikut saja macam tu. Sebab dia memang dah tersusun dah. Tapi, kalau dia tak bagi label A, B, C, D, dia tak bagi label kan. Jadi, kita tak tahu adakah ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita tak tahu. Jadi, bila dia tak bagi label A, B, C, D tadi, caranya adalah kita perlu cuba kita plotkan titik-titik tersebut. Supaya kita nak tahu titik mana yang dekat mana kan. Okey, contoh 5 negatif 2 di sini. Okey, kita tanda saja agak-agak saja. 1 negatif 1 di sini. Dan negatif 1 1 di sini. Dan 1 3 di sini. 4 4 di sini. Okey. Dan kita buatlah garisan, kita dapat satu bentuk pentagon. Bila kita dah plotkan titik-titik ini, barulah kita tak silap nak ikut turutan nanti, sama ada lawan jam ataupun ikut jam. Kalau kita tak plotkan, kita tak tahu yang mana titik mula-mula, kedua, ketiga, keempat kan, kita tak tahu. Jadi kalau tak diberi label tu maksudnya A, B, C, D, E dan seterusnya, kita perlu plotkan titik-titik tersebut supaya kita tahu titik mana dekat sebelah mana. Itu maksud dia. Okey, jadi bila kita dah tahu titik ini, kita dah plotkan dia. Okey, katakan kita nak guna lawan jam. Okey, biasakan guna lawan jam lah, senang Lawan jam. Katakan kita nak mula titik ini. Okey, titik permulaan tak semestinya guna titik ini. Awak boleh guna titik mana-mana pun, tak kisah. Okey. Kalau saya suka gunakan titik permulaan yang kecil nilai dia. Contoh 1 negatif 1, dia kecil kan? Saya suka mula dekat sini. Okey, jadi oleh kerana pentagon ni ada 5 titik, jadi dekat dalam ni dia mesti ada 6 titik. Lebihkan 1 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mula dengan titik ini, 1 negatif 1, 5 negatif 2, 4, 4, 1, 3, negatif 1, 1, tutup balik dengan 1 negatif 1. Tunjukkan anak panah. Kita buat biru dahulu. Maksudnya setengah darab modulus 1 kali negatif 2, negatif 2. Tambah 5 kali 4, 20. Tambah 4 kali 3, 12. Tambah 1 kali 1, 1. Tambah negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Okey, habis. Yang merah pula, tolak negatif 1 kali 5, negatif 5. Tolak negatif 2 kali 4, negatif 8. Tolak 4 kali 1, negatif 4. Tolak 3 kali negatif 1, negatif 3. Tolak 1 kali 1, 1. Okay. Kira dalam ni, tekan kalkulator, kita dapat 43. Jadi, luas pentagon adalah 43 per 2. Unit kuasa 2. Okay, Okay. Biasanya jika diberi titik A, B, C, D, ikut sahaja turutan A, B, C, D, A. Ikut sahaja. Tetapi jika diberi koordinat sahaja tanpa nama titik tersebut, iaitu A, B, C, D, tanpa nama A, B, C, D ni,
kita perlu plotkan titik-titik itu untuk tahu kedudukan titik itu supaya titik-titik tersebut disusun mengikut tertib. Tak boleh melangkau titik yang lain ya. Kita perlu susun ikut tertib. Itu maksud dia. Okay, contoh berikutnya, titik-titik P, Q, R, S adalah bucu-bucu sebuah sisi 4. Diberi luas sisi 4 tersebut ialah 29/2 unit kuasa 2. Cari nilai-nilai A yang mungkin. Okay, diberi luas PQRS adalah 29/2. Okey, kita tak perlu plotkan titik ini sebab dia dah bagi label PQRS. Biasanya kalau dah siap bagi label, dia memang dah susun ikut tertib dah. Ikut saja PQRS P. Katakan mula titik P kan. Okey, masukkan dalam formula. Buatlah seperti tadi. Seperti tadi kita dah belajar ya. Kita buat anak panah. Okey. Perhatikan di sini. Di sebelah sini ada 1/2, ada 2 di sini, ada 2 di sini kan. Kalau ada 2 di sini kan kita boleh potong. 2 kita boleh potong. Sebab tu dia dah hilang 2 ni. Sebab tu dah hilang setengah di sini. Jadi, kita selesaikan yang biru. Kita selesaikan yang merah ni. Macam tadi macam tadi. Okey. Kemudian kita ada A kuasa 2. Kita dapat A kuasa 2. Kita dapat tolak 7A, tolak 6A. Kita dapat negatif 13A. Yang ini kita dapat tambah 41. Okey. Kemudian kita nak hilangkan modulus ni, dia akan jadi positif negatif 29. Bermaksud ada dua jawapan, satu positif 29, satu negatif 29. Okey, kita selesaikanlah satu-satu. Selesaikan ini dahulu. Kita dapat ini kan? Okey, ingat tak kalau dapat bentuk ini, macam mana kita nak cari nilai A? Kita buat dua kurungan tu kan? Kemudian kita tekanlah kalkulator. Awak dah tahu kan macam mana kita nak cari nilai A dengan menggunakan kalkulator. Kita tekan kalkulator, kita dapat dua nilai A, iaitu 1 dan juga 12. Kemudian kita buat jalan kerja ke atas. 1 pindah ke kiri, dia jadi tolak A tolak 1 sama dengan 0. Kita tulis A tolak 1 di sini. Okay, atau yang ini 12 ni kita bawa ke atas, dia jadi A tolak 12 sama dengan 0. Kita tulis A tolak 12 dekat sini. Okay, inilah jawapan dia. Okay, yang ini pun sama kita bawa negatif 29 ke sini, kita dapat ini. Kemudian kita tekan kalkulator tekan kalkulator. Okey, bila kita tekan kalkulator akan dapat punca tak nyata. Apa maksud punca tak nyata tu? Okey, kalau perhatikan pada kalkulator awak, pada bucu atas kalkulator awak dia ada tulis simbol ini. R anak panah 1. Itu maksudnya punca ini tak nyata. Jadi bila jawapan awak dapat simbol ini bermaksud kita abaikan dia. Dia tidak tertakrif, tiada punca nyata. Itu maksud dia. Jadi jawapan dia ini sajalah, A sama dengan 1, A sama dengan 12. Okey. Baik, kita nak lihat soalan penyelesaian masalah yang melibatkan luas poligon. Contoh 12 contoh buku teks. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah ini. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC dan BC. Cari koordinat titik M dan N. Okey, seperti biasa kita tak nampak bentuk ni, kita lukislah. Kita lukislah segitiga sebab dia cakap segitiga kan. Okey, titik M adalah titik tengah bagi AC. Titik M di sinilah, titik tengah. Manakala titik N adalah titik tengah bagi BC. Ini adalah titik tengah bagi BC. Okey. A dia nak cari koordinat titik M dan juga titik N. M dengan N tu titik tengah, jadi kita gunalah formula titik tengah. Kita dah belajar kan? X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Okey, kita kira untuk M dahulu. X1 dia negatif 4, tambah X2 dia negatif 2 per 2. Kemudian Y1 dia negatif 3, tambah Y2 dia 3 per 2. Kita dapatlah titik tengah bagi M ialah negatif 3, 0. Begitu juga untuk titik tengah bagi N. Kita masukkan dalam formula ini X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Jadi kita dapat titik N sama dengan 5 per 2, 5 per 2. Okay, kita dah selesai jawab A. Kita jawab B pula. Cari nisbah luas segitiga CMN kepada luas sisi 4 ABNM. Dia cakap segitiga CMN. Okay, inilah segitiga dia buat satu garisan yang menyambungkan MN. Jadi ini luas ini adalah segitiga CMN kepada luas segi 4 ABNM. Kita nak cari berapa nisbah antara dua luas ini. Okey,
luas CMN nisbah luas ABNM. Okay, kita kira dahulu luas CMN katakan saya nak mula titik M. Jadi M, N, CM. Ada 4 titik. Macam tadi. Kita buat anak panah. Okey, yang ini. Titik N. Okey, titik N ni diberi dalam bentuk pecahan kan. Okey, saya tukar bentuk perpuluhan supaya senang nak tulis. Kalau pecahan, kita boleh tukar kepada perpuluhan supaya senang nak tulis. Okey, jadi buat macam biasalah. Buat anak panah ni. Buat anak panah. Tulislah macam biasa. Awak dah tahu ni. Kita dapatlah luas segitiga CMN ni adalah 7 unit kuasa 2. Kita kira pula luas segi 4 ABNM. Katakan saya nak mula titik M ni. M, A, B, N, M. Okay, tak kisah nak mula titik mana pun, janji dia ikut tertib. Katakan saya nak mula titik M. Kalau segi 4 ada 4 titik, tapi dalam ni mesti ada 5 titik. Mesti lebihkan 1 titik. Okay, macam biasalah. Buat macam biasa. Kita dapatlah luas segi 4 ABNM sama dengan 21 unit kuasa 2. Soalan nak cari nisbah luas antara segitiga CMN dengan luas segi 4 ABNM. Kita masukkanlah dekat sini. 7 nisbah 21. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Kita dapat 1 nisbah 3. Okay, Contoh berikutnya. Rajah menunjukkan segitiga ABC, ABC yang mempunyai luas 24 unit kuasa 2. Persamaan garis lurus AC ialah, persamaan ini adalah Y tambah X tolak 7 sama dengan 0. Cari berapakah koordinat titik C. Okey. Soalan bagi luas segitiga ABC 24. Jadi kita gunalah formula luas. Katakan mula titik A, B, C, A. Okey, kita masukkan dalam formula. Buatlah macam biasa. Okey, X ni C ni tak tahu, kita labelkan XY. C ni tak tahu, kita labelkan XY. Okay, kita buat anak panah. Kita selesaikan macam biasa. Okay, kita dapat yang ini. Lepas tu, 2 ni tak nak kan? 2 ni tak nak, kita campak ke sebelah sana, dia jadi darab. Dapat 48. Okay, nak buka modulus ni, dia akan jadi positif negatif 48. Bermaksud ada 2. Ada 2 jawapan. Satu positif 48, satu negatif 48. Okay. Kita selesaikan satu bahagian dahulu. Kita selesaikan ini dahulu. Kita dapat 6X tolak 8Y sama dengan 28. Boleh kecilkan lagi. Boleh kecilkan lagi. Sifar 2. 3X tolak 4Y sama dengan 14. Lepas tu nak buat apa? Kita labelkan sebagai persamaan 1. Okey. Yang ini, kita ada Y tambah X tolak 7 sama dengan 0 kan? Kita labelkan sebagai persamaan kedua. Kalau ada dua persamaan, macam mana kita nak cari nilai X dengan nilai Y? Kita gunalah persamaan serentak. Ada dua cara. Katakan kita nak guna kaedah penghapusan. Ada dua cara nak selesaikan persamaan serentak. Satu kaedah penghapusan, satu kaedah penggantian kan. Katakan nak guna kaedah penghapusan. Untuk guna kaedah penghapusan, katakan saya nak hapuskan X ni. X di sini 3, X di sini 1 kan. Untuk hapuskan X, perkali dia mesti sama. Jadi sekarang saya nak jadikan dia 3, bermaksud kenalah darab 3. Persamaan kedua ni saya darabkan dengan 3. Semua persamaan kedua saya darabkan 3, saya dapat ini. Labelkan sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita susunlah. Persamaan 1 ke atas, persamaan 3 dekat bawah. Terbalik pun tak apa. Okey. Saya nak hapuskan 3X, operasinya adalah tolak. Okey, dia jadi kosong. Negatif 4Y, tolak tambah dia jadi tolak. Tolak 3Y, dia dapat negatif 7Y. 14 tolak 21 dapat negatif 7. Maka Y sama dengan 1. Okey, dah dapat nilai Y. Nak cari nilai X, kita gantikan Y sama dengan 1 ke dalam 1, 2 atau 3 boleh. Katakan nak ganti dalam 2. Katakan nak ganti dalam 2. Gantikan Y1 ni, kita dapat X sama dengan 6. Maka koordinat titik C adalah 6, 1. 6, 1. Okey, ini untuk yang ini. Yang ini pula, tak buat lagi ni. Okey. Yang ini, okey, kita buat yang ini pula. Yang ini tadi kita dapat C61. Yang ini pun sama. Caranya adalah kita, kita pindahkan macam ni. Kita dapat dia, kita kecilkan. Dapat 3X tolak 4Y sama dengan negatif 34. Bahagi 2, bahagi 2. Kita labelkan sebagai persamaan keempat. Kemudian kita dapat tadi ni kan. Ni persamaan kedua tadi. Katakan kita nak hapuskan X. Kita kena samakan dia jadi 3 kan. Kita darab 3. Darab 3, kita dapat persamaan yang ketiga.
Kemudian, kita nak gunakan kaedah penghapusan, kita susunlah macam ni. Nak hapuskan X, operasinya tolak. Operasinya tolak. Dia jadi kosong. Yang ni tolak 4Y, tolak 3Y, dia jadi tolak 7Y. Yang ni tolak 34, tolak 21, dia jadi tolak 55. Jadi Y sama dengan 55 per 7. Okay, awak tukar, awak jadikan dia bentuk perpuluhan supaya senang nampak. Y sama dengan 7.86. Okay, kita fikir sekejap ya. Koordinat Y bagi titik C ni adalah 7.86. 7.86 di sini. Okay. Manakala koordinat Y titik A itu 4. 4 di sini. 4 di sini, 7.86 di sini. Awak rasa logik tak? 7.86 ini kan. Ini adalah koordinat C, Y bagi titik C, 7.86. Y A ni 4. 4, 7.86. Tak logik kan? Kenapa 4 lebih kecil dekat atas, 7.86 tu lebih besar dekat bawah kan? Jadi tak logik. Jadi kita boleh abaikan. Kita abaikan sebab dia tak logik. Jadi kita abaikan. Maka jawapan yang sebenar adalah ini. C sama dengan 61 sahaja. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks. Muka surat 198, latih diri 7.9. Dan muka surat 199, latihan intensif 7.3, soalan 8, 9 dan 10. Okey, sekian. Terima kasih.